Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Anisia Daules, dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 30 Januari 2021. Sabah kini berada pada landasan lebih baik dalam proses pemulihan COVID-19 dengan kadar jangkitan pada tahap sederhana. Justru orang ramai harus kekal berdisiplin dan mengambil serius terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi memutuskan rantaian penularan pandemik berkenaan. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kerjasama semua pihak amat penting untuk melandaikan angka jangkitan. Katanya, setiap perancangan dan strategi kerajaan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 tidak bermakna tanpa kerjasama orang ramai. Sementara itu, 288 kes positif baharu COVID-19 dicatatkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 48,307 kes. 2 kes kematian direkodkan masing-masing di Papar dan Kota Kinabalu. Menurut Datuk Masidi, 208 daripada kes baharu berpunca saringan kontak rapat, saringan bergejala 30 kes, saringan kluster baharu dan sedia ada 26 kes, saringan komuniti 2 kes, saringan perkeso 8 kes dan 14 kes dari lain-lain kategori. 2 kluster baharu turut dilaporkan iaitu kluster Tinanom Ranau dan kluster Jalan Sepanggar Kota Kinabalu. Kluster Tinanom mencatatkan 22 kes, menjadikan jumlah kumulatif 46 kes. Kes indeks merupakan pelajar yang dikesan positif melalui saringan masuk asrama. Manakala kluster Jalan Sepanggar melibatkan 10 kes baharu dengan kes kumulatif 12 kes. Kes indeks dikesan melalui saringan bergejala pada 26 Januari 2021. Seramai 468 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh 44,407 orang. Sementara itu, 2,424 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 749 orang di hospital, 1,655 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC dan 20 orang lagi di pusat tahanan sementara PTS dan penjara. 84 pesakit COVID-19 dirawat dalam unit rawatan rapi, 26 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Dalam sidang media sama, Datuk Masidi turut mengumumkan beberapa kelonggaran yang diberikan kerajaan negeri semasa tempoh PKP yang dikuatkuasa sehingga 4 Februari ini. Antaranya, kelonggaran bagi kemasukan pegawai perkhidmatan awam persekutuan bukan berasal dari Sabah serta tanggungan yang bertugas di negeri ini kini tidak perlu memohon kelulusan khas untuk memasuki Sabah. Bagaimanapun, kelonggaran itu tertakluk kepada beberapa syarat, termasuk pihak berkaitan memiliki dokumen perjalanan terhad DPT atau Pasport Antarabangsa Malaysia PMA sebelum memasuki negeri ini, serta menggunakan DPT atau PMA untuk mendapatkan Job Section 66-1-D Akta Immigration 1959-63 di pintu-pintu masuk negeri Sabah. Pada masa sama, pengecualian sekatan kemasukan turut diberikan kepada diplomat yang layak di bawah perintah pengecualian dan tanggungan serta anak kapal warga negara dan bukan warga negara, bukan daripada sektor minyak dan gas yang masuk bagi menjalankan aktiviti sign-on atau jointship. Manakala kedai runcit, kedai serbanika, pasaraya mini, pasaraya, farmasi, kedai menjual ubat-ubatan, kedai dobi dan kedai cermin mata dibenarkan beroperasi bermula 6 pagi hingga 10 malam. Mengenai bantuan bakul makanan, Datuk Masidi berkata 322,749 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar di bawah bantuan prihatin COVID-19 1.0, manakala 1,583 bakul makanan diagihkan melalui bantuan prihatin COVID-19 2.0. Kerajaan Sabah akan menyalurkan bantuan prihatin COVID-19 2.0 berbentuk wang tunai RM300 kepada penerima yang layak bermula bulan depan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Shah Helmi Yahya berkata bantuan itu akan dikreditkan terus kepada akaun penerima. Dianggarkan lebih 300,000 penerima yang layak akan mendapat bantuan tersebut.
Kerajaan Negeri Sabah juga memperkenalkan semula ataupun memberi semula bantuan prihatin COVID-19 2.0 yang berbentuk RM300 tunai yang akan dikreditkan kepada penerima-penerima yang layak. Antaranya kalau di kementerian saya, KPMKR, kita ada golongan sasar. Beliau memberitahu pemberita demikian ketika turun padang bersama pasukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KBDN HEP meninjau pasaraya di Kota Kinabalu. Shah Helmi menasihatkan para peniaga agar sentiasa beretika dan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga bagi mengaut keuntungan, khususnya barangan elektronik ekoran permintaan tinggi. Sejak PKP dikuatkuasakan 13 Januari lepas, KPDN HEP telah memeriksa 5,000 premis perniagaan dan telah mengambil tindakan terhadap 34 peniaga atas pelbagai kesalahan. Kementerian Kerja Raya Sabah bercadang menambah tangki simpanan air bagi menampung keperluan penduduk di sekitar Telipuk terutama di kawasan perumahan Bandar Sirah. Ini kerana kawasan berkenaan sering berhadapan masalah terputus bekalan air sehingga tular di media sosial. Menteri berkenaan Datuk Seri Bong Mokhtar Radin berkata pihaknya juga akan berbincang dengan Adun Karambunai, Datuk Yaakob Khan dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK bagi mencari formula terbaik untuk mengatasi isu berkenaan. Di Bandar Sirah ini salah satu sebahagian daripada penduduk dia yang telah kita lihat viral di Facebook, di media sosial bahawa mereka memang memerlukan bakalan air. Jadi sudah kita maklumkan masalah yang kita hadapi iaitu di mana developer telah gagal mewujudkan satu storage air. Datuk Bong yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau kemudahan infrastruktur di Dun Karambunai yang telah lama tidak diselenggara. Katanya kaedah baharu akan digunakan untuk memastikan rakyat di negeri ini menikmati kemudahan infrastruktur dan bekalan air bersih yang lebih baik. Kerajaan negeri sentiasa bersikap adil dalam menyediakan kemudahan asas dan pembangunan di seluruh Sabah. Ia selaras dengan prinsip Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang mengekalkan tradisi membela nasib rakyat secara adil dan seksama. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Wetrom Bahanda berkata kerajaan negeri sentiasa memastikan setiap pembangunan yang dirancang dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau permasalahan penduduk di beberapa buah kampung di daerah Kota Marudu. Datuk Wetrom yang juga Adun Bandau turut menggesa agar semua pemimpin masyarakat kerap turun padang bagi meninjau dan menyelesaikan permasalahan penduduk akar umbi sekaligus merapatkan hubungan dengan rakyat. Katanya kecemerlangan pemimpin masyarakat merupakan cerminan kecekapan pentadbiran kerajaan. Datuk Wetrom yang turut melawat kampung Menggaris meluangkan masa meninjau titian pejalan kaki khusus untuk laluan pelajar sekolah kebangsaan Menggaris. Mengenai permohonan pewujudan pejabat pendidikan daerah Kota Marudu yang baharu, Datuk Wetrom berkata perkara itu akan dipanjangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Proses penyerahan watikah pelantikan ketua-ketua masyarakat termasuk ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri dan ketua kampung di Sabah kini mencecah 95%. Hanya 3 daripada 73 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN masih tertangguh. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Isnin Aliasni berkata, proses pelantikan dipercepat bagi melicinkan urusan pentadbiran di setiap kawasan demi manfaat penduduk khususnya dalam menjayakan usaha memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Selain isu berkaitan COVID-19, masalah bencana banjir melibatkan beberapa daerah baru-baru ini juga perlu diselesaikan. Orang kampung tak ada ketua, mereka susah hati. Siapa yang mengurus mereka. Jadi kita kena serahkan pelantikan ini secepat mungkin supaya mereka dapat menguruskan. Datuk Isnin berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan watikah pelantikan Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung di Tamparuli. Seramai 60 ketua masyarakat di kawasan Tamparuli menerima watikah pelantikan masing-masing. Jalan sepanjang 2 km di kampung wawasan Desa Semawang Sandakan yang mengalami kerosakan akibat hujan berterusan baru-baru ini akan dibaiki segera. Ahli Parlimen Beluran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata berita gembira itu dikongsi oleh Wakil Jabatan Kerja Raya JKR Sabah yang meninjau kerosakan jalan tersebut baru-baru ini. Alhamdulillah,
pengakuan daripada pihak kerajaan, terutama sekali pegawai JKR yang kita bawa. Dia akan mengambil tindakan buat sementara waktu ini akan memperbaiki jalan-jalan yang rosak ini. Menurut Datuk Zakaria, jalan ini merupakan laluan utama penduduk kampung wawasan Desa Semawang untuk keluar ke Bandar Sandakan. Selain itu, ia juga laluan penting bagi kira-kira 2,000 penduduk kampung sekitar, termasuk dari Pulau Kanyogan, Pulau Tatabuan, Kolapis, Kampung Semawang Darat dan Laut serta Kampung Seri Pantai. Bercakap kepada RTM ketika meninjau kerosakan jalan ini, Datuk Zakaria berkata, berdasarkan rekod JKR, permohonan naik taraf jalan sudah dikemukakan sebelum kerosakan berlaku dan dijangka akan dilaksana dalam masa terdekat. Sempena lawatan ini, Datuk Zakaria turut menyampaikan bantuan kepada 50 penduduk yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 yang dikuatkuasa sejak 13 Januari lalu. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah merancang untuk membina 10 buah teratak prihatin sepanjang tahun ini. Teratak prihatin merupakan kediaman golongan daif yang dibina semula melalui sumbangan pelbagai pihak. Setakat ini, 2 buah teratak prihatin telah dibina masing-masing sebuah di Kampung Luagan Sanginan Beaufort dan Lubuk Western yang kini siap 60%. Pengarah Yadim, Haji Samin Ongki berkata, teratak prihatin dibina dengan kos RM20,000 sebuah. Kerja-kerja pembinaan dijalankan secara gotong royong oleh penduduk kampung. Haji Samin menyatakan demikian kepada RTM selepas majlis penyerahan kunci rumah teratak prihatin kepada Komoi Awang di Kampung Luagan Sanginan Beaufort. Majlis penyerahan disempurnakan Adun Lumadan Haji Ruslan Muharam. Teratak prihatin yang dibina sejak Disember tahun lalu siap sepenuhnya pada Khamis lalu. Sementara itu, Haji Ruslan mengajak pelbagai pihak yang berkemampuan untuk tampil menghulur sumbangan bagi membolehkan lebih banyak teratak prihatin dibina demi keselesaan golongan daif. Baik, sekian berita Pagi Sabah edisi kali ini. Teruskan menonton RTM untuk laporan berita terkini. Bersama mencegah penularan pandemik COVID-19, kita mesti menang. Saya Anissa Dollars. Assalamualaikum dan jumpa lagi.